masyarakat Melayu zaman dahulu telah mempunyai sistem undang-undang, pengadilan dan hukuman yang lengkap. Malah apa saja kesalahan yang dilakukan sama ada ringan atau berat telah diperuntukkan bentuk hukumannya bagi setiap kesalahan. Peruntukan hukuman tersebut telah ditetapkan dalam kod hukuman bagi sesuatu kesalahan, antaranya kesalahan berat seperti membunuh, berzina, menderhaka kepada raja, lari dari medan perang dan lain-lain kesalahan. Peruntukan hukuman yang ditetapkan adalah hukuman bunuh. Dalam masyarakat Melayu dahulu terdapat beberapa cara jenis hukuman mati akan dilaksanakan. Pertama, hukuman pancung. Hukuman pancung ini biasanya dilakukan bagi kesalahan berat seperti menderhaka kepada raja dan berzina. Tata cara hukuman pancung ini dijalankan adalah di mana badan pesalah yang akan dihukum pancung akan ditiarapkan di atas batu hampar. Sang algojo yang melaksanakan hukuman ini akan memancung kepala pesalah menggunakan pedang dengan sekali libasan sehingga kepala bercerai dari badan pesalah. Salah satu tinggalan batu hampar untuk tujuan memancung pesalah ini terdapat di Bukit Melawati, Kuala Selangor. Kedua, hukuman salang. Hukuman salang adalah hukuman mati yang berasal dari alam Melayu, di mana senjata yang digunakan untuk menjalankan hukuman ini menggunakan sebilah keris panjang yang dikenali sebagai keris alang. Hukuman salang ini biasanya diperuntukkan bagi kesalahan berat seperti membunuh, menderhaka kepada raja, berzina, lari dari medan perang dan lain-lain kesalahan berat yang membawa hukuman mati. Tata cara hukuman ini dijalankan di mana keris alang ini akan disalut dengan racun seperti racun daripada pokok ipoh. Pesalah akan berada pada kedudukan melutut. Kain atau kapas akan diletakkan pada bahu kiri pesalah, di mana kain atau kapas itu digunakan bagi mengelak darah pesalah memancut. Sang algojo akan menusuk keris alang dengan pantas dari bahu kiri terus ke jantung dengan pantas dan kuat. Pesalah akan mati serta-merta akibat tusukan keris alang hingga ke jantung. Ini disebabkan racun yang ada pada keris tersebut. Ketiga, hukuman sula. Hukuman sula biasanya dijalankan kepada pesalah yang melakukan zina, iaitu wanita atau lelaki yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan. Hukuman sula ini dipercayai dibawa dari Timur Tengah ke alam Melayu. Hukuman sula dilakukan dengan menggunakan objek seperti kayu, buluh atau tombak. Cara hukuman ini dijalankan di mana sang algojo akan menusuk objek pesalah dari dubur pesalah sehingga tembus ke mulut atau dada pesalah. Keempat, hukuman tikam. Hukuman tikam ini juga adalah salah satu hukuman mati yang dijalankan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu bagi kesalahan berat. Hukuman tikam ini biasanya dijalankan kepada pesalah yang melakukan hubungan sulit atau bermukah, membunuh dan menderhaka kepada raja. Tata cara pelaksanaan hukuman ini dijalankan di mana pesalah akan diikat pada sebatang pokok dan sang algojo kemudiannya akan melaksanakan hukuman mati kepada pesalah dengan cara menikam pesalah dengan keris atau tombak sehingga mati.
Kelima, hukuman rejam. Rejam bermaksud membaling batu dan ianya merujuk kepada hukuman mati kepada pesalah yang melakukan zina antara wanita atau lelaki yang melakukan hubungan sulit tanpa ikatan perkahwinan. Hukuman rejam ini juga dibawa masuk dari Timur Tengah ke alam Melayu. Hukuman rejam dilakukan dengan menggunakan objek seperti batu. Cara pelaksanaan hukuman ini dijalankan di mana pesalah akan ditanam separuh badan di tanah dan kemudiannya sekumpulan manusia secara tersusun melontar batu kepada pesalah hingga mati. Rejam sudah digunakan sepanjang sejarah manusia, sama ada sebagai bentuk menegakkan keadilan atau sebagai hukuman.